pelajar-pelajar sekalian. Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Okey, hari ini, seperti yang sedia maklum, sekolah sepanjang musim PKP ini memang sekolah tak buka, dan sekolah mengambil inisiatif untuk membuat pengajaran secara atas talian. Maksudnya saya akan upload bahan di dalam Google Classroom dan awak semua pelajar-pelajar wajib untuk mengakses bahan tersebut seperti di dalam kelas. Okey, bezanya ini atas talian yang selalu kita belajar di dalam kelas. Okey. Dan selepas itu selepas kita membuat pengajaran atau belajar, lepas tu akan saya masukkan latihan macam biasalah lepas dalam kelas tu kan, macam dalam kelas tu. Dan awak semua wajib menjawab soalan tersebut sebab memang saya akan ambil markah dan tik dalam buku. Okey, hari ini kita masuk topik Komsas bertajuk Sinopsis Hikayat Lang Buana, yang ini tajuk Komsas keempat, betul? Okey, tajuk Komsas keempat. Ini adalah prosa klasik. Okey, kita cerita serba ringkas sahaja sebab ceritanya agak panjang. Takut awak pun bosan sebab ni cerita zaman dulu-dulu lah. Okey, zaman dulu-dulu. Ini sinopsis dia, 2 muka surat lebih kurang. Okey, cerita ini, tengok ya. Cerita ini mengisahkan Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi, anak kepada Raja Bahrum Dewa. Dini puteri lah, pada suatu malam ketika Tuan Puteri dikelilingi dayang-dayang, Baginda mendengar inang memberitahu bahawa dia bermimpi langit berpayung dan bulan dipagar bintang. Ini macam ayat-ayat klasik dahululah, dahulu kala. Okey, dia kata dayang beritahu puteri ni, dia bermimpi Tuan Puteri diselimuti bunga yang telah digubah. Sampai sekarang bau harum bunga tersebut masih terlekat pada badan baginda, pada badan puteri tersebut. Dayang memberitahu bahawa mimpi Tuan Puteri menandakan Tuan Puteri akan bersuami, akan berkahwin lah. Tuan Puteri ini pun tersenyum sambil bergurau dengan dayang-dayang. Tuan Puteri mencadangkan kepada inang supaya mereka pergi ke taman esok hari untuk mandi, berbedak dan mencuci badan. Okey, esok harinya dia pergi ke taman lah dengan dayang-dayang. Okey, apabila penunggu tasik ni macam bunian lah kalau awak tahu kan. Bunian ni macam makhluk halus lah, macam tu. Ni cerita dulu-dulu, dia agak tak logik, dongeng-dongeng dulu-dulu lah. Okey. Melihat kehadiran Tuan Puteri, dia meminta supaya Raja Indra Bumaya bersembunyi di tempat sunyi. Okey, Tuan Puteri memanggil nenek penunggu tasik apabila tiba di taman itu. Dayang-dayang memaklumkan bahawa terdapat orang lelaki yang telah tidur di rumah nenek kerana terdapat apa? Bantal dan tikar. Tadi siapa yang lelaki tu? Siapa nama dia tadi? Raja Indra Bumaya lah yang tidur kat rumah nenek tu. Okey, lepas tu Tuan Puteri berbedak dan mencuci badan sambil diikuti oleh dayang-dayang. Segala perbuatan Tuan Puteri dilihat oleh Raja Indra Bumaya sehingga menimbulkan rasa berahi, iaitu perasaan cinta. Okey, dah nampak Puteri tu, Raja Indra Bumaya pun timbullah rasa cinta. Okey, ketika Tuan Puteri sedang mandi, Raja Indra Bumaya mendekati kolam itu tanpa ada sesiapa yang melihatnya. Raja Indra Bumaya berlindung di sebalik pokok kemunting. Dia berselindung, maksudnya dia duduk belakang pokok. Okey, dia menyorok lah. Ketika itu baginda merupakan ketika tu boleh pula yang raja ni bertukar menyamar, dia menyamar dan menukarkan dirinya kepada burung bayan yang sangat indah rupanya. Sifat burung itu ialah memiliki mata daripada intan. Okey, ni intan, bayangkan macam mana mata dia daripada intan, bulu daripada pusparagam dan kaki daripada emas. Cantik tu. Bayan itu hinggap pada pokok kemunting sambil mengeluarkan bunyi yang sangat merdu. Okey, apabila Tuan Puteri melihat burung bayan itu, dia pun memerintahkan inang ataupun dayang-dayang menangkapnya. Tapi tak boleh, susah nak tangkap burung bayan itu sebab dia terbang dari satu dahan ke satu dahan yang lain.
Lepas tu, burung bayan tu telah ditangkap oleh Tuan Puteri sendiri. Bila Tuan Puteri nak tangkap, senang je burung bayan tu pun hinggap di tangan puteri itu. Lepas tu, selepas selesai mandi, peringgan seterusnya. Setelah selesai mandi, baginda gembira apabila burung bayan itu berpantun. Burung tu boleh bercakap. Tadi burung bayan ni sebenarnya siapa? Raja Indrabumaya kan. Dia menyamar, dia boleh menukarkan diri dia kepada burung. Burung bayan itu berpantun, menanyakan asal usul. Lepas tu, burung bayan itu cakap dia dari negeri Lela Gambar, iaitu daerah matahari hidup. Negeri yang sangat besar. Ada anak raja di negara itu yang bernama Raja Indrabumaya. Inilah raja dia tadi yang menyamar menjadi burung. Baginda memiliki budi bahasa yang baik, bijaksana dan rupanya terlalu elok. Dayang bertanyakan burung bayan itu sama ada tuannya sangat tampan. Burung bayan melompat di atas dayang sambil berpantun yang bermaksud, jika dia memberitahu tentang wajah tuannya itu, nescaya mereka akan gairah apabila mendengarnya. Maksudnya akan terlampau seronok lah, gairah. Lepas tu, Tuan Puteri pun nak tahu lagi cerita tentang Raja Indrabumaya dan meminta burung ni menceritakan dengan lebih lanjut. Lepas tu bayan menceritakan perihal dia hendak pergi berjumpa dengan Seri Maharaja Sakti dan bertemu dengan Tuan Puteri Chandra Lela Nurlela. Dan berlaku perselisihan faham dengan Raja Johan Shahperi, iaitu tunang kepada Puteri Chandra Lela Nurlela tadi. Lepas mendengar cerita itu, Tuan Puteri pun ingin mengetahui sama ada Raja Indrabumaya akan datang atau tidak ke situ. Burung bayan cakap apa? Ya, mungkin mengagak, mungkin bahawa tuannya akan datang ke situ. Maksudnya ada kemungkinan lah tuannya akan datang ke situ. Tuan Puteri pulang ke mahliganya, maksudnya ke istananya lah, ke tempat dia tinggal. Bersama-sama burung bayan. Burung bayan pun ikut dia ni balik. Dan Puteri meminta untuk membuatkan burung bayan tadi sangkar daripada emas, bertatahkan ratna manikam dan meletakkan bayan di dalamnya apabila siap. Sangkar burung ni daripada emas. Apabila hari malam, bayan itu akan dikeluarkan daripada sangkar tersebut dan mendekati Tuan Puteri. Dayang memberitahu bahawa bayan itu jinak sangat. Jinak maksud jinak apa? Maksudnya dia tidak takut dengan orang. Tuan Puteri menanyakan masa puan pada bayan itu akan datang ke situ. Dia tanya bila agaknya Puteri Indrabumaya akan datang. Lepas tu, bayan itu pun menukarkan dirinya kepada menjadi nuri, burung nuri dan berpantun. Maksudnya, tuannya minta untuk menghambakan dirinya apabila datang nanti. Tuan Puteri hairan mendengar pantun bayan itu sambil memikirkan bahawa Raja Indrabumaya sangat bijaksana. Tuan Puteri bertanyakan lagi kedudukan Raja Indrabumaya ketika itu dan bayan memberitahu bahawa tuannya itu sudah hampir tiba. Tuan Puteri pun tak sabar nak jumpa dengan Raja Indrabumaya tadi. Dengan yang kononnya tuan pada burung bayan tadilah. Lepas tu Tuan Puteri pun meminta burung tu menunjukkan rupa sebenar Raja Indrabumaya. Nuri menyelit pada dada Tuan Puteri dengan sayapnya menyebabkan Tuan Puteri dapat melihat rupa Raja Indrabumaya. Nuri bertukar menjadi bunga yang telah digubah dan Puteri mengambil bunga itu lalu menciumnya. Lepas tu, Raja Indrabumaya kembali kepada rupanya yang asal sambil duduk di kanan Tuan Puteri. Daripada burung tadi, kan dia menyamar menjadi burung kan? Dia bertukar kembali kepada rupa sebenar dia iaitu Raja Indrabumaya dan duduk di sebelah kanan Tuan Puteri. Tuan Puteri dapat meneka bahawa lelaki di sebelahnya ialah orang yang dimaksudkan oleh Nuri. Tuan Puteri menjadi malu dan ingin meninggalkan tempat itu. Raja Indrabumaya memegang tangan Tuan Puteri tetapi sempat ditepis oleh Puteri. Raja Indrabumaya berpantun supaya menerima dirinya seadanya. Dia malulah, Puteri ni malulah kan. Dia nak pergi tapi ditepis tangannya. Sempat ditepis tangan Raja Indrabumaya tu. Tapi Raja Indrabumaya berpantun supaya menerima dirinya seadanya. Seterusnya perangkat seterusnya. Tuan Puteri tersenyum dan menjeling ke arah Raja Indrabumaya.
Dayang-dayang sangat suka melihat sikap Raja Indrabumaya dan menganggap baginda sangat bijaksana. Tuan Puteri meminta supaya Dayang menyediakan makanan kepada Raja tadi dan berpantun mempersilakan Raja tadi makan. Okey, selepas tu pun mereka makan bersama-sama. Okey, lepas tu ada pula pengawal yang berkawal di mahligai Tuan Puteri tadi mendengar suara orang ketawa dekat dalam tempat Tuan Puteri duduk tu, mahligai tu. Mereka pun memberitahu kepada bapa kepada puteri tu, iaitu Raja Bahrum Dewa. Raja Bahrum Dewa ni sangat marah dan memerintahkan supaya mencari lelaki itu kerana telah membuatkan dirinya menjadi malu. Dia tak suka kalau ada orang lain mendekati anak dia, Tuan Puteri tadi tu kan. Okey, lepas tu dia pun suruh mengepung mahligai Tuan Puteri. Okey, lepas tu Raja Indrabumaya dia tidak menunjukkan reaksi takut pun. Sebaliknya berpantun dengan mengatakan bahawa dia tidak akan melepaskan Tuan Puteri meskipun beribu orang datang mengepung dia. Maksudnya dia bersungguh-sungguh nak dekat puteri tadi tu. Dia kata dia tak takut walaupun beribu orang mengepung dia. Okey, Tuan Puteri turun daripada pangkuan Raja Indra untuk beredar daripada situ, tetapi dihalang oleh Raja Indra. Raja Indra ingin mengetahui, okey, dia nak tahu sama ada Tuan Puteri ni sedih ke tak kalau Raja Indrabumaya ni mati. Tuan Puteri pun menangis melihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Raja Indra. Baginda memikirkan bahawa jika Raja Indra mati, kalau Raja Indra mati, dia pun nak mati. Sebab dia kata tiada daya guna lagi hidup kalau tanpa Raja Indrabumaya ni. Okey, berbagai cara digunakan oleh Raja Indra untuk menghalang Tuan Puteri daripada meninggalkannya. Okey, dah semakin ramailah yang mengepung Raja Indrabumaya. Dia pun memuja geliga daripada Raja Johan Shahperi dan keluarlah 4 jin yang lengkap bersenjata. Raja Indra menyeru supaya jin itu menyerang Raja Bahrum Dewa. Okey, dia suruh serang Raja Bahrum Dewa bapa kepada puteri tetapi jangan sampai membunuhnya. Setelah berperang, ramai rakyat Raja Bahrum yang telah lari dan dapat ditangkap. Hulu Balang yang melarikan diri telah menghadap baginda dan memaklumkan bahawa Raja Indra tadi belum mati. Raja Bahrum menjadi lagi marah apabila mendengar berita itu. Baginda mengumpul seluruh rakyat dan memerintahkan supaya menangkap Raja Indra. Raja Bahrum dah menjadi marah sangat, dimerintahkan untuk menangkap Raja Indra. Setelah datang ke mahligai Tuan Puteri, Raja Indra memujuk supaya Tuan Puteri tidak menangis dan tidak takut menghadapi tentera ayahandanya. Raja Indra memberitahu bahawa dia mahu mati seorang diri, tetapi Tuan Puteri juga mahu mati jika Raja Indra telah mati. Ya, tadi kan dia kata kalau Raja Indra mati, dia pun nak mati sebab tiada guna lagi hidup kan. Lepas tu Raja Indra memuja gemala hikmat. Lalu keluarlah jin 4,000. Raja Indra menyeru supaya jin-jin itu berperang dengan rakyat Raja Bahrum. Peperangan besar berlaku dan banyak nyawa yang terkorban. Okey, itulah antara sinopsis cerita ini. Ya. Dia berperang dengan askar atau tentera Raja Bahrum Dewa. Raja Bahrum Dewa ni adalah ayahanda kepada puteri. Okey. Kat sini Raja Bahrum Dewa tu dia tak suka kalau orang dekat dengan anak perempuan dia. Dia rasa mungkin malu atau tercabar. Okey, faham Okey, kalau tak faham cuba baca lagi sekali bagi fahamkan betul-betul. Okey, fahamkan cerita ini kisah tentang apa. Tema persoalan dia apa. Okey. Siapa watak perwatakan dia? Watak perwatakan dia kat sini yang penting adalah 3. Tuan Puteri, lepas tu Raja Indrabumaya dengan Raja Bahrum Dewa. Okey. Okey. Lepas daripada Komsas ni, saya akan bagi latihan untuk menjawab latihan tersebut. Dan kita akan
teruskan dengan penterjemahan. Okey, apa-apa awak tengok dalam Google Classroom, sentiasa update dalam Google Classroom. Apa yang saya akan upload dan awak kena buat. Okey, dan bahan ini perlu diakses. Okey, sekian, terima kasih.